dan satu final practical 20%. Okay. Daripada projek nanti ada satu report writing dan presentation yang membawa kepada 10%. Jadi total adalah 100%. Jadi kalau ikut pengalaman sebelum-sebelum ni lah, khusus ni memang tak ada masalah nak skor A. Macam saya lepas, mana semester 4 sekarang, semester 5 sekarang ni lah, memang dia orang semua A dengan A- lah, tak ada isu. Sebab dia mudah je. Kalau follow practical, sebab practical saja dah merangkumi 70%. Practical test dan final practical. Dan kita ada teori test, kat sini lah biasa sudah akan kurang sikit lah. Tapi amalan saya sebelum kita buat teori test, saya akan buat ulang kaji. Contoh untuk teori test 1 merangkumi 4 chapter, so saya akan buat ulang kaji lah untuk 4 chapter. Dan biasanya ulang kaji saya tu akan melibatkan apakah soalan yang akan keluar. Jadi kalau siapa yang hadir tu insya-Allah boleh jawab 100% lah. Tak ada isu. Right? And then practical test dan final practical biasanya saya akan buat dalam kumpulan. Okay, tengok kelas awak ada 13 orang kan. So ada yang 2 orang satu kumpulan, ada yang 3 orang satu kumpulan. Nanti kita akan tengok pembagian kumpulan macam mana. Alright, setakat tu ada apa-apa soalan lagi berkaitan dengan apakah learning outcome yang akan dicapai dan apakah dia punya assessment yang awak akan lalui. Any question? No, sir. No question, good. Alright, sebelum tu nak tengok dah ada belum? Sofian dah ada belum? Ada dah, sir. Okay, Afiq Hilman? Afiq Hilman tak dapat dikesan. Muhammad Alif bin Rashid? Ada, sir, ada. Ada. Okay, Afiq Hilman tak ada lagi. Mana dia pergi? Attender ni bahaya kan. Dia tak ada khabar apa pun, tak main ke apa. Next time siapa-siapa yang ada urusan yang penting lah, yang betul-betul penting, tolong maklum kat saya lah sebelum tak hadir. Jangan menghilang lah. Okay. Lupa pula nak tunjuk topik. Okay, so before kita start juga, right, so kita akan melalui a few equipment. Dalam maintenance ni, kita akan melalui beberapa equipment yang pada asasnya adalah melibatkan utility. Utility ni adalah sebarang equipment yang membekalkan bahan-bahan yang diperlukan sebagai bahan sokongan untuk menjalankan sesuatu proses di tempat manufacturing atau pembuatan. Okay, antara peralatan yang awak akan jalankan kerja adalah kompresor. So kita akan tengok, kita akan lawatlah ada few compressors yang ada di dalam sistem di kilang KKTM Lenggong. Actually kita ada untuk latihan kita akan gunakan 1, 2, 3 jenis kompresor. Kita ada kompresor Swan, kita ada kompresor Swan tu untuk yang portable, dan kita ada yang fixednya vertical iaitu Hitachi, dan kita ada satu screw type kompresor. Okay, kita ada satu screw type kompresor. Untuk praktikal insyaAllah kita akan gunakan yang Swan lah, tapi untuk pengenalan dalam introduction nanti kita akan melawat kompresor-kompresor tersebut. Di dalam semua bangunan di KKTM Lenggong yang berkait dengan analisa ataupun manufacturing, memang kita ada kompresor ataupun bekalan kompres air, angin termampat. Angin yang termampat ni yang kita akan bekalkan ke lab dan kepada kilang. Untuk contoh kita sendiri di plant maintenance, di plant maintenance 1 dan plant maintenance 2, kita ada kompresor yang membekalkan angin kepada sistem di dalam bangunan.
dan kita ada juga portable compressor macam saya cakap tadi, compressor Swan. Dan actually kompresor ni pun awak dah belajar dah semasa introduction to plant maintenance. Dan mechanic machine pun ada juga kalau tak silap saya semester 3 dulu. Ada kan? Ada sir. So saya rasa tak ada isu lah, sebab tu mudah je nak skor kursus ni. Sebab kebanyakan kerja-kerja untuk kita boleh kata nak buat maintenance lah, ataupun servicing peralatan ni semua awak dah buat dah masa introduction to plant maintenance, masa mechanic machine dulu. So kita akan tengok fundamental of compressor, mana kita akan ulang kaji balik apakah dia compressor, dan lebih kepada awak akan tengok sekali Harun, dan awak akan lukis balik dan awak akan buat laporan macam mana ataupun buat SOP lah, macam mana setiap equipment yang kita akan belajar ni, macam mana kita nak menjalankan dia punya kerja-kerja penyelenggaraan ataupun maintenance job dia, maintenance work dia. Apa SOP tu maintenance? Nah, SOP maintenance ni saya rasa itulah dah belajar dah dulu, tapi tak ada masalah, kita akan ulang je balik. Jadi kita ada fundamental compressor. Kita akan ada dia, setiap satu alat tu kita akan belajar fundamental dia satu topik, maintenance dia satu topik. So pengenalan dalam fundamental ni kita nak kenal lah compressor tu apa macam mana operasi dia, apakah jenis-jenis kompresor yang ada, apakah part-part dan komponen, dan apakah kerja-kerja maintenance dan troubleshooting dari segi theoretical dia. Dalam fundamental ni dia punya theoretical dia lah. And then baru kita pergi ke chapter seterusnya berkaitan dengan maintenance kompresor. Jadi kita akan apply apa yang awak dah buat laporan awal semasa belajar fundamental ni. Fundamental compressor ni awak dah buat dah create dah dia punya SOP, standard operation procedure untuk buat maintenance, step 1 sampai step terakhir. So kita akan apply kan dia dalam practical dalam chapter seterusnya, maintenance compressor. Still awak kena kenal equipment tu, maknanya awak boleh sketch equipment tu, awak boleh kenal setiap equipment yang ada pada setiap part atau komponen yang ada pada equipment tu. Dalam compressor Swan ni apakah komponen yang ada? Dan dia tak banyak pun komponen kan. Kalau secara basic kita cerita yang mana awak pun dah belajar, dia mesti ada air tank, dia mesti bila ada tank mesti ada pipe nak salurkan compress air tadi, bila ada pipe dia mesti ada valve nak kontrol dia pergerakan dia keluar dan masuk. So dia mesti ada sumber yang menghasilkan compress air tadi, mesti ada, tak kisahlah ada motor ke, ada apa kan, gear ke dan sebagainya. Motor tadi menggerakkan, mesti ada puli dengan belt menggerakkan apa, piston ke kan. So itu adalah basic komponen yang awak dah belajar, dan kita akan belajar lagi sekali dan kita akan buat practical macam mana nak buat maintenance dia. So alat yang pertama adalah compressor. Alat yang kedua adalah fan and blower. Jadi fan and blower ni kita akan pergi, kita ada yang dah fix di bengkel, ada di plant maintenance 2 kita ada blower, kita punya root blower. Itu saya tak sure lah sama ada awak dah pernah belajar ke tak, dan dia punya komponen pun tak banyak juga. Actually blower ni juga adalah sejenis kompresor jugalah. Tapi dia punya function dia lain sikit. Nanti kita akan kaji tengok dari segi penggunaan dia macam mana. So nanti awak akan buat research sikit lah dalam YouTube kan. Kita akan cari sama-sama apa video-video yang berkaitan dengan root blower. So kita juga akan melawat dalam fundamental of fan blower, kita juga akan melawat di mana facility di KKTM ni ada fan and blower. Secara awalnya saya maklumkan kita akan melawat ke STP, Sewage Treatment Plant. Tak tahu awak pernah pergi ke tak. Sewage Treatment Plant ni loji perawatan najis. Sewage Treatment Plant ni loji perawatan najis yang ada dekat hujung belakang PM2 dekat bawah sana tu. Yang mana najis kita semua diproses lah. Nanti kita akan pergi melawat situ, kita akan tengok. Dia ada dua blower, dia ada dua kot blower kat situ. Kalau ada rezeki, kita akan repair blower yang dekat sewage treatment plant tu, atau kita panggil STP lah. Jadi dia akan di-assist, lawatan ni akan di-assist, saya akan minta penolong jurutera. Kita ada Cik Nasir dan Cik Azhar akan bantulah untuk buat penerangan di
sewerage treatment plant, apakah dia punya proses yang berlaku di sewerage treatment plant, apakah kegunaan blower di situ. Okay, itu dia punya fundamental yang kita nak belajar. Dan kita akan buat praktikalnya. Kalau ada rezeki yang saya cakap tadi, kita akan repair blower yang dekat sewerage treatment plant tu. Kalau tak, kita dah ada dah yang dah ada dekat bengkel PM2 tu, yang itu kita akan pakai itulah. Alright. Satu lagi tempat yang kita ada blower ialah di chemical waste treatment plant. Ada siapa-siapa tahu tak? Sama ada KKTM ada tak chemical waste treatment plant? Farhan Hadi tahu tak kita ada ke tak ada CWTP, chemical waste treatment plant? Kita ada ke tak ada? Farhan? Farhan Hadi tahu tak yang kita ada sewage treatment, chemical waste treatment plant? Tahu tak? Tak sure, sir. Tahu ke tak tahu yang kita ada? Farhan Hadi, dengar tak? Hello? Tak, dengar tak saya soalan saya? Daniel dengar, Daniel? Dengar saya, dengar. Dengar. Farhan Hadi tahu tak kita ada CWTP, Chemical Waste Treatment Plant di KKTL Lenggong? Tahu ke tak? Tak dengar ke? Okeylah, Daniel, tahu tak kita ada Chemical Waste Treatment Plant atau tak ada? Saya tak pasti sebab ada pernah dengar tapi saya tak pernah tengok. Okey. Tak apalah, saya bukan nak penalize apa-apa saja, nak tanya je kok you all pernah dengar. Okey, Daniel cakap pernah dengar. Fahana tahu tak? Hello? Fahana? Tahu tak yang kita ada ke tak ada CWTP, Chemical Waste Treatment Plant di KKTN Lenggong? Tak tahu. Tak tahu, alright. Tak apa. Okey, jadi untuk maklumat semua, saya rasa ramai tak tahulah kot. Okey, untuk maklumat semua, kita ada makmal dan kilang. Okey, kita ada makmal dan kilang. Dan makmal di blok akademik iaitu yang awak pernah guna iaitu makmal kimia. Kita ada menggunakan sedikit bahan kimia lah. And then makmal di blok healthcare. Makmal kimia terletak di blok akademik. Di belakang blok akademik seberang jalan tu ada makmal healthcare. Kita pergi untuk program DHH yang pakai. DHH dengan DHH yang pakai. Blok healthcare tu pun dia ada pakai banyak juga bahan-bahan kimia. Jadi bahan kimia tu dia tak boleh buang dalam sinki macam tu saja. Ataupun dia punya sinki tu tak boleh mengalir ke dalam longkang yang biasa macam daripada tandas kita tu, tak boleh. So sinki di makmal ni dia akan mengalir ke chemical waste treatment plant, loji perawatan sisa kimia. Oleh itu di KKTL Lenggong telah diwujudkan satu CWTP, chemical waste treatment plant yang ada di antara kalau perjalanan awak daripada blok asrama wanita tu, asrama perempuan nak turun ke plant maintenance 1 dekat simpang tu sebelum ke kilang GMP tu, kalau awak tengok sebelah kiri tu ada satu bangunan kan. So bangunan tu adalah Chemical Waste Treatment Plant, CWTP. Jadi di situ juga ada beberapa peralatan yang digunakan untuk proses bahan kimia. Okay, yang dibuang sisa-sisanya daripada makmal dan daripada kilang-kilang GMP dan Phyto tu, sebab dia tak boleh buang dalam longkang, dia kena rawat dulu. So bila dia kena rawat, kita ada beberapa equipment yang mana kumpulan salah satu daripada kumpulan pelajar semester 6 sekarang lah yang baru habis, yang tengah pergi LI ni, salah satu grup dia dah buat kajian berkenaan dengan alat-alat yang ada dan macam mana nak bangunkan jadual selenggaraan, maintenance schedule
di Chemical Waste Treatment Plant atau kita panggil CWTP. Dia orang ada develop lah benda tu. Nanti saya share lah dia punya report tu. So dekat situ ada fan and blower. Dia ada root blower kat situ, ada 2 unit yang memang digunakan. Jadi saya tengok dah itu dia macam dah karat-karat sikit. Tak tahu bila dia nak buat maintenance. Kalau ada rezeki kita juga, so kita akan buat maintenance. Tukar belting ke, ataupun tengok minyak enjin dia berfungsi ataupun elok lagi tak, atau perlu tukar ke tak. Itu kita akan melawat ke CWTP nanti. Okey, untuk alat seterusnya kita ada turbine. Okey, untuk turbine ni setakat ni kita tak ada contoh di KKTN Lenggong. Tak ada contoh turbine. Jadi apa yang kamu semua akan buat, selepas dah saya akan sharekan ataupun akan ceritakan berkaitan dengan theoretical about turbines. So nanti kita akan buat projek lah. Projek ataupun practical test tu nanti awak akan hasilkan turbine. Jadi secara turbine ni sebenarnya adalah macam kipas lah, kipas. Kipas tu dia berpusing. Apabila kipas berpusing akan menghasilkan tenaga elektrik. Kalau kecil-kecil dulu pernah tengok lah atuk-atuk punya basikal kan, dia ada dynamo kan. Bila kita kayuh basikal bersentuh dengan dynamo tu pusing, lampu menyala. Itu adalah sejenis turbine. Mana dia punya pusingan tayar yang bersentuh dengan turbine itu akan menghasilkan tenaga elektrik. Itu function turbine lah. Kita ada beberapa jenis turbine. Itu kita akan tengok nanti apakah jenis-jenis turbine yang ada. Tapi kita tak ada sampel dia di KKTN Lenggong, kita tak ada logi yang menggunakan turbine. Dulu saya pernah bawa pelajar kita pergi tengok turbine industri. Saya nak try kat tengoklah kalau sempat semester ni, kalau ada rezeki awak, kita akan pergi melawatlah ke kilang yang saya pernah bawa pelajar dulu yang ada turbine. So turbine dia ni besar, turbine dia dipusingkan oleh steam, wap air. Mana wap air tu dibakar oleh bahan bakar yang terdiri daripada skam padi. Skam padi dan campuran, ada beberapa campuran lah bahan yang dibakar. Bila dia bakar tu dia akan panaskan air. Jadi air tu akan menjadi wap air ataupun steam. Steam tu akan memutarkan turbine. Dia panggil steam turbine lah. So bila dia putarkan turbine ni, dia akan menghasilkan tenaga elektrik yang banyak. 1 gigawatt, 1.3 gigawatt. Dekat kilang lama saya, kilang yang saya kerja dulu lah. Dan saya pernah bawa sini awak pergi melawat. Kalau ada rezeki kita pergi tengok nanti. Itu adalah steam turbine. Okay, tapi yang for sure-nya awak akan buat projek lah ataupun practical test berkaitan dengan turbine. Mungkin ada orang akan buat turbine menggunakan air, ada orang akan buat turbine menggunakan steam, ada orang akan buat turbine menggunakan angin. Kita ada wind turbine, kita ada water turbine, kita ada steam turbine. Okay, kita akan tengok nanti. Okay, seterusnya kita ada internal combustion engine. Chapter 8 ni dan 9 ni adalah berkaitan dengan ICE. Kita panggil ringkasan dia ICE, Internal Combustion Engine. Internal Combustion Engine ni kalau saya translatekan dia adalah enjin pembakaran dalaman lah. Sebab dia ada External Combustion Engine, tapi itu kita tak tengok. Kita akan tengok Internal Combustion Engine. Apa itu Internal Combustion Engine? Internal Combustion Engine ni sebenarnya adalah enjin kenderaan bermotor. Bila sebut kenderaan bermotor ni, kita semua ada lah, kita semua biasa naik. Okay, sama ada motosikal ataupun kereta. Kalau lebih besar lagi ada van, ada lori kan, ada traktor dan sebagainya. So kita ada 2 unit internal combustion engine untuk pembelajaran di plant maintenance 2. Saya pun tak sure sama ada awak dah pernah belajar ke tak dulu masa introduction to plant maintenance. Tapi kalau tak ada, kali ini kita akan belajar. So kita akan kena pasti apakah komponen-komponen yang ada pada sesuatu internal combustion engine. Dan kita akan buat praktikal lah untuk buka dan pasang komponen-komponen yang ada pada sesuatu combustion engine. Kita ada enjin kancil dan tapi enjin kancil tu pada masa ni dia tak berfungsi lah, tak berpusing lagi.
kita ada enjin Fiat, kereta Fiat lama. Yang itu memang fungsi lah. Masa awak pernah buat gotong royong ke apa dulu, ataupun awak buat kelas apa nama, kelas welding kot. Sem lepas. Awak ada pergi lalu, masa tu saya tengah ajar semester 4 kan. Awak ada tengok enjin tu. Okay, itu yang awak akan buat praktikal nanti lah menggunakan enjin tersebut. Kita ada sebuah kereta, kalau awak perasan, kita ada kereta Peugeot. Kereta Peugeot. Model apa lah, tak ingat. 407 ke 307. So, itu pun salah satu enjinnya adalah dikira sebagai internal combustion engine. So, kalau tak ada masalah, kita akan buat servis pada enjin tersebut. Cumanya nak kena buka dan pasang enjin tu kita tak ada kepakaran. Seperti mana mekanik kereta kan. Tu saya pun tak ada kepakaran tu lagi. So agak berbahaya kalau kita nak angkat enjin itu buat masa ni. Kita tengoklah macam mana nanti. Dan akhir sekali adalah miscellaneous equipment. Jadi miscellaneous equipment, okay, kalau kat sini kita ada heat exchanger lah. Okay, heat exchanger. So heat exchanger yang kita ada di kilang yang kita akan tengok melawat nanti, di kilang phytochemical lah. Kilang di sebelah garas bas tu, di depan garas bas tu ada kilang. So kilang tu adalah kilang phytochemical dan di situ ada equipment yang bernama heat exchanger. Dia adalah satu equipment yang transfer apa bahasa Melayu. Dia membawa haba daripada satu bahagian kepada alat yang nak menggunakan haba tu. Dia tak direct. Maksudnya steam tu tak direct lah kita hantar kepada alat tu. Dia hantar kepada heat exchanger. Heat exchanger yang akan panaskan equipment di kilang phytochemical. Equipment yang ada di kilang phytochemical yang menggunakan steam dan menggunakan peralatan heat exchanger ni adalah extractor. Mesin yang extract. Yang mana dia digunakan untuk merebus bahan-bahan mentah, daun ke, bunga ke, batang pokok ke, dia rebus dan hasil rebusan tu, wap tu dikumpulkan untuk dijadikan minyak pati ataupun essential oil. Essential oil tu kalau awak tengok di dalam market, kalau yang jenis wangi-wangian tu, essential oil 30 ml berharga berapa? RM40, RM50. Mahal lah. So salah satu equipment yang kita ada di kilang phytochemical. So kita akan melawat tengok dia punya heat exchanger. Okay, so ini akan mengambil masa, okay, bersama dengan teori test dan practical test dan final practical akan mengambil masa 20 minggu. Okay, kalau kita tengok dia punya practical ada 5, tapi mungkin kita akan tambah satu lah jadi 6. Tengok macam mana nanti. Okay, kita ada inspection dengan maintenance air compressor, fan and blower, plant visit and inspection of turbine. Ni kalau kita dapat pergi ke industri lah. Okay, and then kita ada internal combustion engine dan heat exchanger. Okay, setakat tu ada apa-apa soalan? Saya tak nak masuk lagi lah mengajar hari ni. Kita takkan belajar lagi hari ni. Kita kenal dulu apakah yang dikatakan rotary equipment. Tadi siapa tak tahu ni? Okey lah, semua okey lah? Orang ni. Okey, okey. Janganlah tidur, penat saya cakap seorang-seorang. Dah lah, ni first time saya mengajar korang. Saya tak kenal orang, semua orang ni. Patutnya awak kena kenalkan diri awak hari ni. Rizal dah tengok belum? Rizal online? Belum ke? Belum. Oh ya. Tak keluar pun apa lagi saya. Diorang baru mesyuarat senat pada minggu lepas. Hari Rabu minggu lepas baru habis mesyuarat senat. So, hari Khamis baru habis untuk keseluruhan IKM, KKTM satu Malaysia. So dia baru habis. So saya expect minggu ni lah, besok atau lusa lah dia akan keluar result tu. Tapi tak kisahlah. Untuk DPM saja share dengan awak lah. Untuk DPM tak ada yang kedudukan bersyarat lah. Semua kedudukan baik. Maknanya semua orang lulus lah.
untuk kali ni. Alamak, result tu dia ada lecturer pinjam. Dia dekan ada berapa orang? Tapi itulah negara dekan daripada semester lepas ada 16 orang, kalau tak silap saya semester ni tinggal 3. Habis, tinggal 3 orang saja. Aduh. Patutnya batch itulah grup awak lah, patutnya ramai semester lepas grup awak yang ramai 4A, 3A, 3B yang lepas lah. Tapi itulah saya 3A, 3B yang lepas tidak menyumbang kepada negara dekan lah. Peraslah juga saya. Tapi kita punya indeks pencapaian untuk program masih, maknanya purata lah, purata indeks pencapaian masih 3 poin ke atas lah, 3.11 kot. Okey lah, maknanya purata okey. Most of you 3 pointer tapi tak capai dekan lah, sayang betul lah. Dan saya rasa semester 3, kelas awak lah semester 3A dan 3B yang lepas tak ada kot yang gagal kursus. Sebenarnya tak ada yang gagal kursus. So tak ada yang repeat lah semester lepas punya. Yang semester sebelum tu, yang masa awak semester 2 tu ada pelajar yang repeat. Iaitu akan selesaikan pada semester ni lah. Kelas awak semester 4, semester 4 kebanyakannya tak ambil lagi repeat pengajian Malaysia. Jadi saya dah check dah dengan Puan Hawa. Jadi saya tak nak sebut lah nama-nama ni. Ada 4A, ada 4B pun ada yang akan repeat pengajian Malaysia. So akan ambil semester ni lah. So settlekan. Jadi tolonglah pengajian Malaysia, awak pun dah tahu macam mana keadaan untuk menjalankan kursus pengajian Malaysia. Kena jumpa Pak Lan pada masa yang ditetapkan. Kena deal dengan dia. Kena telefon dia minta tanya pendapat. So kena apa cakap? Kena discusskan ni betul-betul lah. Jangan ada masalah komunikasi dengan Pak Lan lah. Untuk selesaikan ni. Kalau tak tahu, jumpa Pak Lan minta tolong dia. Minta dengan dia, minta tolong. Dan biasanya saya tengok isu yang ada ialah apabila dia suruh hantar, dia akan proses dia saya tengok sama je. Yang pertama hantar tajuk untuk dia luluskan. Bila dia dah luluskan tajuk, baru start buat, dia panggil apa lah? Writing yang pertama. Dah buat writing pertama, kena bentang kat dia. Kalau dia luluskan, baru present, macam tu lah. Lepas tu baru yang kedua, pembentangan kedua. So ada 3 report dan 3 pembentangan. So kena usaha sikit lah. Okay, saya tahu memang ada kekangan. Kadang nak jumpa Pak Lan tak ada. Kadang bila Pak Lan nak jumpa, awak ada kelas lah macam tu kan. Isu tu memang berterusan dan kita tengah cuba nak atasi. Tapi untuk diri awak sendiri, kena committed dengan Pak Lan lah. Kena committed. Kena sembang dengan dia. Adakah sama ada awak nak jalan secara kumpulan lagi ataupun awak nak buat secara individu. Saya tengok kalau siapa yang buat individu ni macam mudah je nak lulus. Yang saya tengok yang lepas-lepas ni lah. Yang semester lepas pelajar yang repeat. So cubalah tengok nama-nama yang ada kat saya ni yang repeat pengajian Malaysia nanti, cuba buat balik. Buat bersungguh-sungguh. Okay. Dengan Pak Lan ni senang ya, bodek dia insyaAllah boleh lah. Okay. Dan semester 4 ada kursus apa lagi? Pengajian Malaysia. Semua semester 4A dan 4B yang repeat adalah pengajian Malaysia. Baik. Sekejap
Okey, patah balik pada kelas awak. So yang mana yang ada repeat, saya rasa pengajar Malaysia lah nak selesaikan semester ni. So semester 5 nanti dah boleh fokus pada FYP betul-betul lah. Dan semester ni juga awak ada project proposal. Terus, Assalamualaikum. Ya. Oh, dah habis dah? Okey, baik. Baik. So, saya nak habiskan kelas ni sekejap. Dah kena panggil dah. Aduh. So, sepanjang semester awak akan nampak saya macam ni lah. Sat-sat kena panggil. Alright, tak apa. Itulah buat pengenalan dulu hari ni. Berkenaan dengan rotary equipment, kita dah tengok dah dia ada 3 CLO dan awak punya mapping masih kepada 9 PLO bukan yang ETAC punya 12, tapi walaupun 9 kita dah mapkan dah 9 tu kepada 12, tak ada isu. Dan insya-Allah grup awak yang mana bergraduat awak akan grad pada tahun 2023 hujung kan, ataupun 2024 semester 4, semester 5, semester 6, 2023 hujung. So insya-Allah akan dapat akreditasi ETAC lah. Yang mana yang mula tahun ni lah, yang grad tahun 2022 akan diakreditasikan ETAC. So bila akreditasikan ETAC, macam saya dah cerita sebelum ni, so awak diiktiraf di seluruh negara, seluruh dunia lah. Negara-negara di bawah Dublin Accord, perjanjian Dublin. Okay, negara-negara yang di bawah perjanjian Dublin termasuk UK, US semua. So tak ada masalah kalau awak nak kerja kat luar. Awak punya diploma ni diiktiraf. Okay, dengan MQA lagi tak ada isu lah. Memang automatik MQA akan iktiraf lah apabila Lembaga Jurutera Malaysia mengiktiraf awak. So kita akan registerkan awak dengan student chapter untuk Lembaga Jurutera Malaysia nanti. Dan saya juga nanti nak minta awak juga berdaftar dengan Institute Material Malaysia, Malaysian Institute of Material. Tak mahal, RM20 kot pendaftaran dia. So awak jadi ahli tu sebagai ahli AIMM adalah salah satu daripada professional cert lah yang awak ada sebelum awak graduate. Dan kalau ada rezeki juga kita akan buat green card. Okay, green card dengan CIDB. Tapi yang tu dia mahal sikit lah, RM60 ke RM80, saya tak ingat. Betul, itu kalau ada green card nanti bila awak grad, awak boleh masuk kepada mana-mana industri, termasuklah construction. Mana awak boleh masuk lah sebab dah ada green card dan awak di cover oleh insurans dengan green card tersebut. Okey, ada apa soalan tak? Saya nak stop lah dekat ni. Tak ada. Macam tu lah, selalu tak ada. Tak apa, kita akan jumpa pada minggu hadapan, pada hari Selasa. Hari Selasa kita akan jumpa minggu depan. Kita akan start dengan introduction and then saya rasa dah boleh masuk dah chapter 1 lah minggu depan. So kita akan, saya punya modus operandi dia teori ni, saya akan tunjuk sikit dan saya akan minta awak cari apakah dia adalah tajuk-tajuk berkaitan dengan kompresor. Mungkin kita akan bagi by kumpulan, setiap kumpulan akan discuss dalam grup, dalam breakout room, and then akan present pada kawan-kawan yang lain. Apa itu jenis-jenis kompresor lah, masing-masing akan ambil satu jenis kompresor. Dan yang topik lain pun sama juga, sebelum kita pergi ke praktikal. Alright, kalau tak ada apa-apa, saya tangguhkan dulu dengan tasbih, kafarah dan surah Al-As. Alright, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jumpa minggu depan. InsyaAllah. Minggu depan hari Selasa kita ada ni korban Ada hari Rabu juga ada. Kita balik tu. Kita balik. Baru balik, lepas tu ada korban kan. Kita jumpa hari Rabu minggu depan. InsyaAllah. Right. Alright. Assalamualaikum. Salam. Thanks for your cooperation.